والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والدعوة على الخير والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. Bab adab-adab kan? Ya, adab-adab orang alim. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma. Okay. Masuk dalam bab yang baru, adab-adab orang alim ataupun adab sebagai seorang guru. Okey, sama ada dia mudarris kah, sama ada dia muaddib kah, sama ada dia muallim kah, sama ada dia murabbi kah, sama ada dia mursyid kah, termasuk juga di dalam bab yang sama ini. Faham Syaril? Okey, apa sahaja jawatannya, yang penting dia mengajar, dia termasuk di dalam adab-adab orang alim yang mengajar. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Yang pertama apa? Ihtimalun, iaitu banyak bersabar menanggung kesusahan. Kesusahan dari segi kehidupan, kesusahan dari segi mencari rezeki, kesusahan ketika mengajar kitab, kesusahan ketika mutalaah sebelum mengajar kitab, kesusahan ketika menjawab soalan daripada anak murid, kesusahan ketika mengajar anak murid, kesusahan ketika memberi faham anak murid, kesusahan ketika anak murid lambat mau faham, bebal, dupang, palui, apa lagi, semua tu. Itu semua termasuk di dalam ihtimal, okey, menanggung kesabaran. Okey? Banyak bersabar menanggung kesusahan. Okey? Yang kedua, lambat marah. Lambat marah ni merupakan merupakan satu buah daripada pokok kesabaran. Lambat marah merupakan satu buah daripada pokok kesabaran. Hasil daripada kesabarannya, maka akan dia akan tuaikan satu sifat, iaitu sifat lambat marah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan kalau dia marah dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia berbaring. Kalau dia masih marah juga, maka hendaklah dia berwuduk. Kerana syaitan diciptakan daripada api, hanya air saja yang boleh memadamkan api, maka sebab itu berwuduklah, kata Nabi SAW. Okey? Kedua, lambat marah. Okey? Kenapa perlu lambat marah? Supaya dia mengekalkan haibahnya sebagai seorang guru. Okey, mengekalkan haibah kepada seorang guru. Sebab kalau dia terlalu kuat marah di dalam kelas, takut-takut anak murid nanti bukan takut kerana ilmunya, bukan takut kerana ketegasannya, tapi takut kerana sifat marahnya. Itu kena diperhatikan bagi seorang yang mengajar. Okey? Dia haibah dengan marah ni dua benda yang berbeza. Okey? Haibah ni murid takut sebab ketegasannya, sebab kewibawaannya. Okey, bukan tegas. Murid takut sebab kewibawaannya. Okey, murid nampak guru tu lalu, dia sudah rasa macam segan, rasa macam takut. Itu sebab apa? Itu sebab kewibawaan, haibah dia. Berbeza dengan murid yang diam, okey, bukan sebab kewibawaan, tapi sebab takut guru dia marah. Itu kalau seorang murid takut kepada gurunya kerana sifat marah, itu membuktikan bahawa itu gurunya bukan guru yang bagus. Faham? Okey? Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Tapi tidak semua juga, disebabkan kita belajar tasawuf, maka Imam Ghazali di sini memberi tamsilan makna menundukkan kepala ni dengan makna tawadhu'. Okey, rendah diri ketika mengajar. Faham ni? Rendah diri ketika mengajar.
Bukan maksudnya menundukkan kepala waktu belajar ni semua kena tunduk. Faham? Guru pun kena tunduk. Okey. Okay, semua tengok sini. Tengok sini semua. Okey, rukun solat begini. Faham? Faham ke Ropi? Ha? Bodoh. Tidak boleh begitu. Jelas ni. Itu kalau dia mengajar sekadar ilmu tasawuf, fadhal boleh begitu. Sebab ilmu tasawuf ni dia bukan ilmu yang memberatkan otak kita untuk berfikir dan juga melihat contoh, tak perlu. Faham? Sebab ilmu tasawuf ni berkaitan dengan apa? Syaril? Berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jiwa, batin kita. Jadi hanya perlu mendengar saja. Dengar, hayati, faham ni? Tapi kalau ilmu fiqh kan tak boleh antum begitu. Tak boleh guru tu hanya tunduk saja. Faham? Okey? Jadi hendaklah dia duduk dengan penuh haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Apa maksud kelakuan yang tetap? Maknanya kalau dia duduk begitu, begitulah dia kena duduk sampai akhir majlis. Bukan kena naikkan kaki, kena julurkan kaki, tidak. Faham? Dia kena jaga dia punya haibah dia. Muru'ah dia kena jaga. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ingat, kalau di madrasah dia dimuliakan, kalau di pondok dia dimuliakan, kalau di tempat mengajar dia dimuliakan, belum tentu dia dimuliakan di masjid kalau dia minta untuk dimuliakan. Faham? Madrasah dengan tempat sendiri di kampung tak sama. Kalau di madrasah, ya antum dimuliakan. Orang yang kena bagi salam dengan antum dulu. Tapi kalau di kampung, antum tak boleh buat sama macam antum di madrasah. Faham? Antum yang kena rapat dengan masyarakat. Antum yang kena bagi salam dulu dengan masyarakat. Faham? Tanya khabar dulu dengan masyarakat. Bagi salam dulu dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat. Barulah masyarakat suka dengan antum. Faham ni? Ini tidak mentang-mentang baru balik pondok terus diam. Terus nak mau bergaul dengan orang. Sampai orang pun takut untuk bercakap dengan dia. Faham? Ini merupakan pelajar agama yang tidak bagus. Jelas ni? Jadi keluar daripada madrasah ilmu, dia kena muamalat dengan orang dengan muamalat yang paling terbaik. Okey, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kecuali terhadap orang yang zalim kerana menegahkan daripada kezalimannya. Faham? Zalim dengan orang yang zalim sedekah. Sombong dengan orang yang sombong adalah sedekah. Supaya apa? Supaya hilang dia punya keegoan, supaya hilang dia punya kezaliman. Faham? Tetapi kalau kita sombong dengan dia pun tidak juga menghilangkan kesombongannya, ego dengan dia pun tidak juga menghilangkan egonya, zalim dengan dia pun tidak juga menghilangkan kezalimannya, maka berdiam diri itulah perbuatan yang paling terbaik. Berdiam diri. Okay? Yang kelima, memilih tawadhu', yakni merendahkan diri. Okay? Tawadhu' ni bukan kena pilih, tapi memang wajib untuk dibuat. Faham? Jadi bukan memilih, maknanya memastikan dia tawadhu', mewajibkan dirinya untuk wajib ni dia ada dua, satu wajib syar'i, satu wajib nafsi. Wajib syar'i ni wajib yang telah ditetapkan oleh agama. Solat wajib. Faham? Puasa Ramadan wajib. Zakat wajib. Okey? Umrah dan juga haji bagi yang berkemampuan wajib. Okey? Itu wajib syar'i. Wajib yang telah ditetapkan oleh syariat. Satu lagi wajib nafsi. Wajib yang antum tetapkan sendiri itu wajib. Misal, sembahyang duha wajib bagi saya. Maknanya antum wajiblah sembahyang duha. Sebab antum telah wajibkan diri antum. Tapi kalau antum tidak buat perkara itu, jatuh hukum berdosa. Faham? Dia dipanggil wajib apa? Wajib nafsi. Jelas? Okay? Jadi dia kena wajibkan dirinya untuk apa? Untuk tawadhu', untuk rendah diri. Yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan majlis orang ramai. Mentang-mentang dia guru, faham? Mentang-mentang dia alim, mentang-mentang dia murabbi, muallim, ada majlis ceramah, sengaja dia datang. Faham? Supaya orang panggil depan, fadhil, depan. Faham ni? Itu kalau ada niat-niat begitu, itu termasuk dalam niat-niat yang tidak sengaja untuk menonjolkan diri. Seseorang yang mau menonjolkan diri, mana Allah akan tenggelamkan dia. Tapi orang yang sentiasa merendah diri, Allah akan angkat. Dalam hadis Nabi begitu apa? Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri kerana Allah, Allah sendiri yang angkat dia. Jadi kalau Allah sudah yang angkat, tidak akan jatuh sampai bila-bila. Faham ni? Okey.
Dan tidak boleh juga dia minta muridnya untuk berdiri ketika kehadirannya, haram. Faham? Tidak boleh. Faham? Kecuali kalau dia nak minta murid tu sendiri yang takzimkan dia. Faham? Murid tu sendiri yang berdiri untuk menyambut kedatangannya, itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia sendiri yang bagi tahu, itu hukumnya haram. Maknanya setiap kali ustaz datang antum kena berdiri. Ya, faham ni? Itu hukumnya adalah haram. Sebab Nabi bagi tahu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Okey? Jadi dia kena mewajibkan dirinya untuk tawadhu', yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai, bukan sengaja dia menonjolkan dirinya. Faham? Dia tidak boleh menonjolkan dirinya. Macam Syekh Said Ramadan Al-Buti ketika hadir pengajian Habib Ali Al-Jufri kan? Dia duduk di belakang, berkali-kali dipanggil ke depan tidak mau. Akhirnya dia datang juga ke depan. Dia datang ke depan sebab apa? Sebab imtithalul awamir qila min khairil adab. Kerana mengikuti perintah orang yang memerintah itulah dikatakan sebagai sebaik-baik adab. Faham? Maka dia pun datang ke hadapan hanya untuk memenuhi perintah sahibul majlis tadi. Ketua bagi majlis tadi, iaitu Habib Ali Al-Jufri, maka dia pun duduk. Kemudian Habib Ali Al-Jufri bagi dia mic untuk bagi tausiah. Apa dia kata? Dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, saya tidak akan sesekali mengubah niat saya untuk datang ke sini. Saya datang ke sini hanya untuk mendengar, maka saya akan kekalkan niat saya untuk mendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Selesai. Itu saja. Orang minta bagi tausiah, dia tidak bagi tausiah. Dia tidak mau ubah dia punya niat. Faham? Ini ciri-ciri ulama yang rabbani. Faham ni? Syekh Said Ramadan tu antara idola mualim tu. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dan pada majlis orang ramai. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Dia begini, kalau Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau pengajian itu dihadiri oleh orang-orang muda misalnya, ataupun kanak-kanak, boleh, tak ada masalah. Gelas, ambil gelas. Kalau pengajian itu dihadiri oleh orang-orang muda misalnya, okey? Itu dibolehkan. Tapi jangan terlalu banyak dia punya gelak ketawa melebihi pengajian ilmunya. Faham? Gelak ketawa ni seperti mana garam. Dia nak boleh banyak, dia kena sedikit je. Tahu garam kan? Gelak ketawa, gurauan, bermain-main ketika majlis ni, dia seperti mana garam. Dia nak boleh banyak. Bukan 1 jam majlis, 50 minit ketawa saja. Faham? 10 minit mukaddimah. Faham? Tak masuk pun dia punya tak masuk pun kitabnya. 10 minit mukaddimah, 50 minit ketawa saja, cerita pasal dirinya. Faham ni? Itu tidak bagus. Ya? Jadi kena meninggalkan bergurau. Yang dimaksudkan dengan meninggalkan bergurau di sini apa? Ketika mengajar ilmu tasawuf di hadapan orang yang sudah berumur, yang memang mau betul belajar ilmu tasawuf, itu tak boleh kita ketawa. Faham ni? Tak boleh banyak bergurau. Boleh bergurau tapi jangan banyak. Okey? Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Okey? Maksud kasih sayang di sini dia menumpukan perhatian kepada fokus anak muridnya. Misal kalau anak muridnya bertanya, dia kena fokus terhadap anak murid yang bertanya. Jelas ni? Okey? Dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Okey? Kata ulama apa? Dia kata tugas kita hanya mengajar. Yang memberi faham kepada ilmu itu ialah Allah. Jadi laksanakan antum punya tugas, Allah laksanakan dia punya tugas. Bas, selesai. Yang memberi faham bukan antum, Allah. Kenapa ramai guru-guru stres? Kenapa ramai ustaz-ustaz ni stres di madrasah apa semua? Sebab dia ingat dia yang bagi faham. Okey, dia ingat dia yang bagi. Tidak, dia cuma menyampaikan. Allah yang bagi faham. Jelas ni? Innamal ana gasim wallahu yu'ti. Nabi bagi tahu. Innama anal gasib. Aku ni hanya pembahagi sahaja. Yang menyampaikan. Wallahu yu'ti. Allah yang bagi faham terhadap apa yang aku sampaikan. Nabi sendiri pun tidak boleh bagi faham, apatah lagi kita punya guru-guru ni. Jelas ni? Bismillah. Jadi dia kena tunjukkan sifat kasih sayang kepada muridnya dan juga lemah lembut dengan yang kurang pandai. Yang ke-8, membimbing murid yang bebal. Macam sekarang lah ni. Sepanjang 28 hari ni.
Okey? Beginilah dia punya contoh. Tapi antum tengok contoh yang lain, antum tengok diri antum. Jelas? Mazlan. Okey? Membimbing murid yang bebal. Okey, maksud bimbing ni apa? Daripada ndak tahu kepada tahu, daripada ndak ikhlas kepada ikhlas, daripada jahil kepada alim, daripada takabur kepada tawadhu, daripada semua aspek. Bukan maksud daripada ilmu saja, daripada faham, daripada ndak faham kepada faham, bukan itu saja, tapi daripada semua aspek, daripada jahil kepada alim, daripada takabur kepada tawadhu, daripada riya kepada ikhlas, daripada faham kepada daripada tidak faham kepada faham, daripada abstrak kepada konkret. Begitu. Semua aspek. Jelas ni? Begitu. Bukan dalam kelas ya, yang lain tu antum pedulilah, antum pandai-pandailah urus diri antum sendiri. Tidak. Itu bukan seorang guru. Okey, yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh, Mazlan. Dia tidak marah. Okey? Sebab dia tahu kebodohan itu merupakan satu ujian untuk dirinya. Faham ni? Satu ujian untuk dirinya dan sebagai satu penanda aras sejauh mana kemahiran dan kepakarannya untuk memandaikan murid yang bodoh tadi. Faham? Sebagai dia punya apa? Penanda arasnya, sebagai tanda arasnya. Bagaimana dengan kepakaran yang dia ada, dengan kemahiran yang dia ada, dengan ilmu yang dia ada, dia usaha untuk memandaikan muridnya daripada bodoh kepada pandai. Faham? Jadi, kalau sudah bertahun-tahun, enggak juga pandai, dia enggak boleh salahkan muridnya. Dia kena salahkan dirinya. Mungkin ada cara yang salah, yang tidak sesuai dengan anak murid dia. Kalau dalam dunia pendidikan, macam sekolah-sekolah ni, dia dipanggil sebagai kajian tindakan. Kajian tindakan. Misalnya ada 20 orang pelajar. Okay? 17 orang, semua pandai sudah A sampai Z. Tapi kenapa budak 3 orang ni enggak pandai? Okay? Padahal yang 17 lain boleh pandai. Jadi kenapa 3 orang ni tidak boleh pandai? Mungkin sebab latar belakang yang berbeza. Mungkin sebab otak yang berbeza. Cara pemakanan yang berbeza. Bimbingan daripada keluarga di rumah berbeza. Faham ni? Ataupun memang malas belajar misalnya. Jadi antum tak boleh gunakan cara yang sama. Antum ajar 17 itu dengan cara yang sama mau ajar 3 orang budak ni. Dia kena cara yang berbeza. Jadi macam mana mau tahu cara yang berbeza tu? Kena buat satu kajian tindakan. Apa cara yang paling terbaik untuk memahamkan muridnya? Jadi samalah macam gini. Faham? Ini budak ni susah lambat hafal hadis. Yang ini boleh hafal pula. Ini kenapa lambat? Kena cek balik apa latar belakangnya. Bagaimana dia di rumah? Bagaimana pemakanannya? Dia ni di rumah rajin ke tidak? Kena cek semua tu baru boleh simpulkan. Tak boleh terus kata bodoh kau ni. Tak boleh. Jelas tak ni? Itu sifat guru yang betul. Bukan terus kata bodoh dan sebagainya. Okey? Tidak memarahi murid yang bodoh. Yang ke-10, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Dalam kitab Al-Hikam begitu apa? Kalau ada seorang guru yang dia tahu semua benda yang ditanya, ketahuilah bahawa guru itu berdusta. Dalam kitab Al-Hikam ada disebutkan. Okey? Tak semua guru tahu apa yang perlu ditahu. Tak semua. Faham ni? Tidak semua. Okay? Jadi jangan malu untuk menyebutkan wallahu a'lam. Kerana menyebutkan wallahu a'lam juga merupakan satu ilmu. Ilmu lah tu. Antum sebut wallahu a'lam, ilmu lah tu. Ilmu apa? Ilmu antum tahu menjawab jawapan yang sebenar. Sebab antum tak tahu, jadi jawapan sebenar untuk antum ialah apa? Wallahu a'lam. Itu ilmu lah tu. Faham? Jangan anggap wallahu a'lam ni maksudnya apa? Maksudnya tak tahu dia ni. Tidak. Wallahu a'lam merupakan satu jawapan terhadap ilmu, seperti mana jawapan malaikat, okey, alaihi wassalatu wassalam. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan Nabi SAW ketika Nabi sedang berkhutbah, datang satu orang Arab Badui mau bertanya dengan Nabi. Nabi turun daripada mimbar, turun daripada khutbah, kemudian duduk di hadapan Arab Badui ini, tinggalkan sahabat-sahabat lain yang sedang dengar khutbah, duduk di hadapan Arab Badui ini, buat kelas personal dengan budak tu, Arab Badui itu. Buat kelas private dengan budak tu. Tak ada Nabi kata, kau nak tengok ke aku sedang khutbah ni? Tak ada. Hebatnya sifat akhlak Nabi kan? Tak tengok ke aku sedang khutbah ni? Itu akhlak Nabi SAW. Kita tak. Kita bila murid tanya, bukan antum lah. Bukan antum, guru-guru yang lain. Mualim lah misal. Okay? Bila murid tanya,
Engkau nak tengok ke aku sedang rehat ni, sedang tidur ni, sedang buat kerja ini, sedang buat kerja itu. Tak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi. Nabi pun sanggup tinggalkan mimbar ceramahnya, mimbar yang mulia semata-mata untuk jawab satu soalan Arab Badui. Faham ni? Okey. Jadi jangan terlampau upkan diri dengan sifat ta'adub yang melebihi sehingga melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang guru tu dia perlu memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Syekh Nuruddin, Ustaz Muhadir, Haji Jul, ya kan? Itu kalau ada orang murid bertanya di dalam kelas, dia akan pusingkan dia punya badan. Nah, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey? Biasa kalau murid tu di sebelah sini, dia akan pusing dia punya kerusi tu. Fokus kepada murid yang bertanya tu di dalam kuliah. Kalau murid tu tanya pula di sini, dia akan pusing pula begini. Faham? Begitu. Kita ndak. Okey, soalan. Di sini yang menyoal di sini nampak. Oh, haram. Faham ni? Padahal dia ndak tahu pun apa yang disoal tu. Faham ni? Gitu. Nah, itu pun tidak termasuk di dalam akhlak. Tapi itu adab sebagai seorang guru. Adab sebagai seorang murid pula, kalau guru antum buat begitu, jangan terus terdetik di hati antum, tidak beradab nih guru. Takut-takut antum akan diharamkan daripada kemuliaan ilmu. Itu bahaya juga. Faham nih? Kena jaga hati itu. Guru kena jaga diri hatinya, muru'ahnya. Murid kena jaga sangka baiknya terhadap gurunya. Faham? Nanti ada disebutkan dalam adab-adab murid. Okey? Yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Hatta kalau dia tersilap sekalipun. Kalau dia tersilap sekalipun, misalnya dia mengajar hukum fiqh. Mengajar dia tersilap sebenarnya. Okey? Tapi dia tak sedar. Okey? Maka kalau ada muridnya tegur, dia kena terima teguran muridnya. Dia nak boleh kata, aku lebih faham daripada kau. Sekarang ni siapa yang mengajar aku ke kau? Tak boleh begitu. Faham? Dia kena muhasabah. Mungkin teguran tu datang daripada Allah. Faham? Baru memperbetulkan dia punya diri. So dia kena terima hujah dan juga dalil yang dihadapkan kepadanya. Dia tak boleh menolak dalil hanya semata-mata memegang dalil yang dia pegang. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran. Mana ikut kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Kalau dia salah, ia mengaku salah. Faham ni? Jangan malu untuk mengaku kesalahan. Seseorang yang mengaku kesalahannya, Allah akan buka kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan yang dia buat. Akan lebih banyak manfaat orang ramai terima daripada kesalahan yang dia buat tu. Kalau dia mengaku kesalahan. Tapi kalau kesalahan yang dia buat, dia tidak aku salahnya, bahkan dia pusing balik. Dia putar belit balik dia punya fakta tu. Dia salah tapi dia sengaja pusing pula gini. Allah akan zahirkan lebih banyak kesalahannya selepas itu. Jelas ni? Allah akan buka kesalahannya demi kesalahan demi kesalahan sampai orang akan tinggalkan dia punya pengajaran. Jelas? Jadi dia kena mengaku salah. Yang ke-14, melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Faham? Misalnya kalau ada muridnya mau belajar ilmu sihir. Okey? Guru yang betul dia akan larang muridnya daripada belajar ilmu sihir sebab benda tu boleh memudaratkan. Dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni, Tafsir Ayatul Ahkam, Tafsir Ayatul Ahkam. Dia ada sebut tu tentang hukum belajar sihir. Okey, hukum belajar sihir. Ketika dia mensyarahkan ayat Quran wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, kan? Itu kan tentang sihir. Jadi dia itu satu banyaklah itu ayat-ayat semua tentang asbabun nuzulnya, i'rabnya, tentang tentang kenapa nuzul Quran, kenapa nuzul ayat ini, macam-macam dia sebut. Lepas tu satu bab dia beritahu apa hukum belajar sihir. Kita sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah harus belajar sihir seperti mana malaikat belajar sihir. Kan ada malaikat yang diubah oleh yang minta untuk belajar sihir, maka diubah oleh Allah menjadi manusia dan dia belajar sihir, maka hukumnya harus di situ. Jadi dia berdalilkan ayat tu. Faham ni? Harut dan Marut. Kan? Harut dan Marut kan dalam Quran tu kan? Bibabila Harut wa Marut kan? Jadi sebagian ulama tafsir kata Harut dan Marut tu asalnya malaikat. Asalnya malaikat. Yang mana mereka ni memandang rendah kepada
kepada sihir manusia, maka dia pun minta kepada Allah untuk belajar sihir manusia. Maka Allah jadikan dia lelaki. Daripada kisah ni, sebagian ulama mengatakan maknanya apa? Maknanya haruslah belajar sihir. Sebab Allah pun benarkan malaikatnya untuk belajar sihir. Faham ni? Itu sebahagian pendapat ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan haram. Sebab ada hadis Nabi beritahu ada 7 benda yang membinasakan. Antaranya apa? Syirik kepada Allah. Yang pertama Nabi kata syirik kepada Allah. Okay? Kemudian yang kedua Nabi kata sihir. Sihir. Ini hadis yang sahih. Adalah makan harta anak yatim, riba dan macam-macam. Okay? Ada 7 benda tu. Okay? Jadi, kalau seorang guru tu guru yang baik, maka dia akan larang muridnya daripada. Ini pentingnya musyawarah dengan guru. Mau belajar di mana, mau belajar apa dulu, apa takhasus. Dia minat hadis tapi guru dia kata fiqh, ikut cakap guru, musyawarah. Faham? Okay. Yang ke-15, melarang murid daripada menghendaki yang lain daripada Allah dengan ilmunya. Maksudnya dia kena sentiasa tahsinun niyah. Sebab itu kita setiap kali pengajian memang tak akan tinggal niat tu. Faham? Niat belajar tu nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Aku belajar, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Aku niat untuk belajar dan juga mengajar. Okay? Kemudian apa lagi? Wa tadhakkura wa, aku niat untuk mengambil peringatan dan memberi peringatan. Lagi? Wa naf'a wal intifa. Aku niat untuk memberi manfaat dan juga menyebarkan manfaat. Faham ni? Jadi di awal-awal lagi kita sudah perbetulkan kita punya niat. Faham ni? Datang sini, awal-awal buka kelas dengan itu supaya apa? Supaya kalau ada yang datang sini niatnya bukan untuk Allah, maka dia akan ingat balik terhadap niat itu. Faham ni? Sebab tu ulama-ulama buat banyak kitab hadis dimulakan dengan hadis niat. Sebagai apa? Sebagai satu peringatan kepada orang yang mau belajar kitab tu, sebelum belajar kitab aku, betulkan kau punya niat dulu. Jelas? Okay? Hadis 40, Riyadus Salihin, okay? Al-Adhkar An-Nawawiyah. Faham ni? Itu semua kitab-kitab yang dimulakan dengan hadis niat tadi. Okay? Supaya memberi peringatan kepada orang yang mau belajar kitab tu untuk luruskan dia punya niat. Tahsinun niyah. Okay? Kemudian yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi kena fokus dulu ilmu fardu ain baru ilmu fardu kifayah. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batinnya dengan taqwa. Apa maksudnya tu? Ilmu tasawuf. Kenapa dia tekankan ilmu tasawuf? Dah memang sebab kita punya kitab di ilmu tasawuf ditekankan ilmu tasawuf. Kalau kita mengaji kitab fiqh, mesti dia tekankan tentang fiqh. Yang ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan taqwa sebelum ia menyuruh orang lain. Jadi sebelum guru tu memberitahu kepada anak muridnya amal-amal sekian, maka guru tu sendiri kena amal benda-benda tu dulu. Faham? Sebelum guru tu mengajarkan kepada murid tentang suatu perkara, guru tu dulu kena buat perkara tersebut. Faham? Barulah ada apa? Ada nur daripada percakapannya. Jelas? Supaya murid-muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, yaitu ilmunya. Okey, adab-adab seorang murid. Baca. Adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka iaitu pertama, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Baik, jadi kalau dia bertemu dengan gurunya, maka murid dulu terlebih utama untuk memberi salam kepada guru. Faham ni? Okey. Itu sebagai apa? Ta'adduban, sebagai adab. Okey, sebagai adab sebenarnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah orang beri salam dengan dia, melainkan dia terlebih dahulu memberi salam kepada orang. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai bertapuk tu. Di semak-semak, di belakang pokok sampai bertapuk. Mau tunggu Nabi kan? Sampai bertapuk mau bagi salam dengan Nabi. Tapi Nabi bagi Assalamualaikum. Wah, Nabi duluan bagi salam dengan dia. Nabi tahu dia bersembunyi di situ. Faham? Tak ada orang yang boleh apa? Yang boleh mendahului Nabi daripada salam. Okey?
Jadi apa hukum memberi salam? Sunat. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Faham ni? Tapi ada juga salam yang tak wajib dijawab. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak wajib dijawab, ada salam yang antum memang tak mau dijawab. Faham? Yang pertama sekali apa? Yang pertama yang wajib apa? Yang macam biasa sekarang ni. Antum bagi salam, kemudian orang lain bagi salam, antum itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua apa? Yang kedua orang bagi salam yang tak perlu dijawab. Bukan ketika solat. Itu memang haram menjawab. Yang memang haram jawab. Ini yang antum boleh jawab, tapi syariat kata tak boleh jawab. Tak payah jawab. Walaupun antum boleh jawab, dibenarkan jawab, tapi syariat kata tak payah jawab. Kalau antum jawab pun, kalau antum tidak menjawabnya, hukumnya tidak jatuh berdosa. Walaupun jawab salam tu wajib. Misal apa? Misal kalau ada orang-orang lepak, faham? Kakak antum datang, Assalamualaikum ukhti. Tak jawab apa? Tak jawab berdosa. Itu tak payah jawab. Faham? Walaupun dia bagi sebab salamnya itu niat untuk mempermainkan. Bukan niat untuk bagi salam pun. Faham? Niat untuk mempermainkan atau untuk membuat suatu perbuatan yang tidak ada nilainya di sisi agama. Faham? Jadi dia tak wajib jawab. Faham ni? Okey. Selalu kan begitu kan? Antum selalu kan begitu? Selalu kan tak? Kevin. Okey. Jadi itu tidak wajib dijawab. Yang ketiga, orang bagi salam tapi antum misalnya main telefon. Okey, antum WhatsApp. Assalamualaikum. Itu wajib dijawab tapi tidak wajib ditaip. Faham tak? Wajib dijawab tapi tidak wajib misalnya kalau orang bagi salam kan Assalamualaikum, antum tak wajib jawab Waalaikumsalam. Antum wajib jawab di mulut ataupun di hati. Waalaikumsalam. Lepas tu reply terus. Faham? Begitu. Jelas ni? Itu apa namanya? Wajib dijawab di lisan ataupun di hati, tapi tidak wajib dijawab di taipan. Di typingan. Faham? Di typingan. Okey? Tidak wajib dijawab di situ. Jelas? Yang keempat, antum bagi salam, antum sendiri tidak mau dengar dia punya jawaban. Apa? Salam kubur. Faham? Antum bagi salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam. Faham? Itu antum pun tidak mau antum tidak mau dengar. Faham ni? Itu. Jadi itu beberapa jenis hukum berkenaan dengan salam. Jelas? Okey, jadi masuk ke dalam bab adab-adab seorang murid. Tadi kan yang pertama kan? Okey, yang kedua. Jangan membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Jangan banyak cakap di hadapan guru. Sampailah guru tu sendiri kata, cakap. Barulah bercakap. Faham ni? Jadi kalau guru tu tak minta antum bercakap, jangan bercakap. Faham? Jadi jangan membanyakkan bercakap-cakap di hadapan guru. Yang ketiga, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Ini sama juga macam yang kedua tadi. Okay? Jangan dia bercakap sebelum guru dulu bertanya kepadanya. Maknanya diamlah. Diam sampailah guru tu tanya, ada soalan? Faham? Barulah saya mualim. Bukannya mualim saya ada soalan. Faham? Itu pun tidak termasuk dalam adab. Faham ni? Sampailah guru sendiri kata, ada soalan. Sebab antum kena ingat, kadang-kadang guru ni otaknya terlampau penat sudah. Faham? Dan kadang-kadang timing antum untuk bagi soalan tu tak kena. Faham ni? Memang tidak kena. Jadi sebelum antum bertanya, antum kena bukan. Antum kena tengok dulu situasi guru antum tu. Adakah dalam keadaan dia sedia untuk menerima soalan ataupun dalam keadaan dia memang tidak sedia menerima soalan. Antum sudah lama dengan guru antum, jadi antum tahu sudah dia punya perangai. Kalau dalam keadaan begini memang tak sedia ni. Kalau dalam begini sedia. Kita boleh tanya. Begitu. Faham ni? Jadi antum tak tahu dalam sehari itu berapa banyak soalan yang dia jawab sampai otaknya penat mental lebih penat daripada penat fizikal. Kalau penat fizikal, antum sekadar penat saja. Antum tidur bas. Faham? Selesai antum punya penat. Tapi kalau penat mental, kalau antum penat fizikal penat, mental sehat. Dia tidak penat. Tapi kalau antum penat mental, fizikal sama sekali akan penat. Faham ni? Jadi sama sekali antum tak boleh
tahu bagaimana situasi guru antum tuh. Jelas nih. Jadi, biar guru tuh dulu tanya, ada soalan. Bila guru tuh tanya ada soalan, bermakna antum boleh tanya pelbagai soalan, dan pada waktu itu dia sedia untuk menjawab soalan, dan jawapan yang dia berikan pasti jawapan yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia sedia untuk menjawab. Jadi kalau antum tanya soalan di waktu yang tidak sedia, maka guru itu akan menjawab jawaban dengan jawaban yang sambil lewa. Sebab otak sudah benar, antum tanya soalan yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, maka jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan keinginan antum. Faham nih? Jelas? Itu ada bertanya. Faham? Tak kira lah dengan siapa guru pun antum pergi berguru, tengok situasi guru tersebut. Jelas? Ini tidak jam 1 pagi masih lagi ada soalan di WhatsApp. Faham? Masuk mesej. Assalamualaikum Malim. Apa soalan? Jadi waktu tu tidak sesuai. Jelas? InsyaAllah. Yang keempat, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. Faham? Ya, ini pun yang keempat termasuk adab. Okey, jangan bertanya melainkan minta izin dulu. Assalamualaikum Malim, izinkan saya. Assalamualaikum Ustaz, izinkan saya bertanya. Faham? Ini tidak. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum? Ustaz pun jawab. Faham? Selesai. Faham? Padan mukamu situ. Jelas nih? Jadi kena minta izin. Assalamualaikum Ustaz, izinkan saya bertanya. Fadhal. Okey, tanyalah di situ. Jelas? Yang kelima, jangan ia menyangkal ataupun menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya. Okey, perkataan guru ni maksudnya misal juga termasuk di dalam jawapan gurunya. Misal dia tanya sesuatu perkara. Faham? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum sekian. Ustaz pun kata begini. Terus mukanya, ya Ustaz, tapi kan begini. Nampak? Dia sudah nampak rasa tidak puas hati terhadap jawapan gurunya. Itu termasuk dalam qillatul adab. Jelas? Antum nampak benda tu macam biasa. Tapi sebenarnya benda tu boleh menutup barokah ilmu yang antum telah pelajari. Jelas nih? Okey? Jadi, dia tidak boleh rasa macam menunjukkan rasa tidak puas hatinya terhadap perkataan gurunya. Dan satu lagi yang selalu Malim tekankan kepada orang yang belajar. Tolong jangan banding-bandingkan jawapan guru. Itu paling biadab. Faham? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum begini ya? Satu kata, makruh. Tapi Ustaz, saya sudah tanya Ustaz ini bilang haram. Jadi macam mana tu Ustaz? Itu soalan yang paling biadab sebenarnya. Faham? Jadi antum tidak boleh membanding-bandingkan begitu. Kalau antum mau jawab begitu, antum kena bagi tahu secara umum saja. Ustaz, tapi Ustaz saya ada bertanya dengan satu orang Ustaz yang lain tanpa disebut namanya. Itu boleh. Tapi walaupun boleh, itu pun termasuk di dalam qillatul adab sebenarnya. Faham nih? Jelas ya? Jadi jangan membanding-bandingkan guru, jangan membanding-bandingkan jawapan. Jelas? Begitu. Terhadap perkataan gurunya seperti ia berkata, si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu. Jadi Ustaz yang hari itu saya tanya, dia jawab lain. Jadi macam tak ngam pula dengan jawapan Ustaz. Jawapan Ustaz begini pula. Jadi maksud yang betul nih. Nampak? Jadi secara tak langsung antum telah membuka ruang sebenarnya, ruang sangka buruk satu orang itu kepada Ustaz yang lain. Nampak? Secara tak langsung antum telah membuka. Okey? Ruang persoalan dan permusuhan antara Ustaz itu dengan Ustaz yang ini. Jelas ah? Ini benda yang paling biadab. Jangan antum buat begitu. Okey? InsyaAllah. Jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyadahi pendapatnya, maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada nampak nih. Jadi kalau guru tu sudah cakap begitu, makruh. Faham? Jawapannya makruh. Tapi Ustaz dalam Tuhfatul Muhtaj, faham? Dia mau tunjuk yang dia tu baca kitab tu lah. Belajar kitab tu. Tapi Ustaz, dalam Tuhfatul Muhtaj bagi tahu, kalau tak salah dalam I'anatul Talibin ada sebut juga tu. Faham? Saya nanti dia sebut banyak kitab. Okay? Dalam I'anah di dalam I'anah pun sebut, dalam Sabilul Muhtadin pun kalau Ustaz rujuk nanti pun ada juga benda tu. Faham? Dia sengaja sebut benda tu supaya nampak, alim ni. Sebenarnya guru tu lebih banyak baca kitab daripada antum. Dia himpunkan semua kitab-kitab yang dia belajar, dia ambil satu jawapan yang paling kena dengan diri antum, makruh misal. Padahal dia sudah banyak baca semua. Tuhfatul Muhtaj dia sudah baca, Mughnil Muhtaj itu, taj semua dia sudah baca. Jadi dia kumpulkan semua. Mungkin ada kitab yang antum belum baca, dia sudah baca. Faham? Jadi dia kumpulkan semua jawapan itu. Kemudian antum bertanya sesuai dengan kondisi dan waktu antum bertanya, dia bagi jawapan. Suatu Nabi kata, An-nunzilan nasa manazilahum. Kamu jawablah kepada soalan seseorang ikut kadar orang yang bertanya.
Ikut keadaannya, situasinya, latar belakangnya, peristiwanya dan macam-macam. Antum tak boleh ikut secara umum. Faham? Sebab tu kalau kita tanya apa hukum orang merokok, kan? Ustaz kami bila ditanya tentang hukum orang merokok, dia akan bagi dua-dua pendapat ni, makruh dan juga haram. Dia tak terus kata haram, tidak. Sebab Ustaz kami bagi tahu, cuba antum tengok hadis Nabi yang ada 3 orang datang tu. Faham? Satu orang datang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apa amalan paling terbaik? Kan? Nabi kata al-jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua datang tanya soalan yang sama, Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada kedua orang tua. Datang pula sahabat yang ketiga tanya benda yang sama, Nabi kata apa? Salatul liwaqtiha, sembahyang di awal waktu. Kenapa Nabi tidak jawab satu jawapan yang sama sih? Padahal soalannya sama tu. Apa amal yang paling afdal? Kenapa Nabi tidak jawab satu jawapan yang sama? Sebab Nabi jawab ikut kadar iman orang yang bertanya. Faham? Jadi begitu juga dengan kita. Satu orang guru yang bagus nih, dia akan jawab ikut kadar orang yang bertanya. Dia tahu keadaan muridnya. Oh begini, bas ini hukumnya haram, ambil pandangan yang haram. Begini, bas ambil pandangan yang makruh. Begini, murtad bagau. Wah, jelas nih. Maknanya itu terlampau penat sudah tuh. Okay? Terlampau penat sudah menjawab sampai, tapi enggak lah sampai jam gitu. Faham? Ini contoh. Okay? Faham nih? Jadi jangan dia mengisyaratkan ni, maksudnya apa? Jangan dia macam menunjukkan sesuatu perkara yang seolah-olah dia lebih tahu daripada gurunya. Sama ada dari segi perkataan, sama ada daripada segi perbuatan dan macam-macam lain. Faham nih? Dia nak boleh begitu. Tapi mualim dalam kitab ini, dia nak boleh begitu. Faham nih? Contoh. Faham? Bukan entah buat begitu, Contoh. Wah, jangan menangis. Shalom. Yang ketujuh, jangan ia berbisik dengan orang lain. Jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di depinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Faham Imran? Faham? Maksudnya apa? Jangan bercakap-cakap. Time Ustaz bagi pelajaran, time Ustaz tengah tengah mengajar, antum tak ada kertas kah? Antum tak ada pen kah? Antum mau panggil orang depan kah? Tunggu sampai Ustaz tu stop. Baru tu panggil. Pen. Faham? Ini time Ustaz mengajar, di situ kamu pen. Faham nih? Jadi akan tergang. Antum buat begitu depan Ustaz Syauqi, dia lempar kamu rehal. Paham? Jelas nih. Ustaz Syauqi ni kalau mengajar, dia tak boleh nampak benda yang banyak bergerak. Faham? Ada satu orang pelajar kan di depan lah, dia selalu duduk bagian depan. Okay? Kami ni geng-geng otai lah, brutal kan, duduk belakang kan. Dia duduk depan. Dia duduk depan ni, dia balik-balik bergerak. Balik-balik. Sampai Ustaz Syauqi sound depan-depan. Entah boleh tak duduk diam betul-betul sikit? Diam-diam sikit. Ustaz terganggu, faham tak? Ustaz terganggu. Sampai muka Ustaz Syauqi tu stres. Faham? Sebab ialah orang tengah beri pengajaran, dia kena fokus, faham? Tapi antum bergerak-gerak, dia ketegang. Macam Ustaz lah, kalau Ustaz ceramah, Ustaz tak boleh tengok orang yang keluar masuk, Ustaz akan terganggu. Sampai apa yang kita mau ucapkan, dia akan meleret. Faham? Dia lepas tu meleret, antum yang rugi. Tak akan sampai sudah ke tempat tujuan yang asal. Faham ni? Sesatlah sama-sama. Faham ni? Jadi Ustaz, memang Ustaz tak sikap kalau ada orang begini, gerak sana keluar, sini keluar, sana gerak. Memang Ustaz tak biasa. Dia akan terganggu. Macam mana sekarang ni? Faham ni? Okey? Jadi jangan dia berbisik-bisik dengan orang lain yang duduk, kecuali kalau jauh. Kalau antum bercakap di sana pun memang tak dengar. Tapi kalau dalam situasi yang tertutup begini, kan dengar perbisikan antum tu. Jadi itu pun akan mengganggu. Suatu kami waktu belajar dulu, kalau Ustaz suruh buka muka surat sebelah, semua senyap, pelan. Faham? Tak ada yang muka surat berapa sekarang? Berapa ya? Tak ada yang begitu, jelas ni. Tak ada. Ustaz tahu antum bernafsu dengan kitab, Ustaz tahu. Faham? Tapi jangan tunjukkan sangat. Faham ni? Jangan borong melebihi Ustaz. Faham? Jelas Haikal? Macam mana tu Ustaz buat? Tunjuk sikit. Muka. Macam mana? Cepat. Cepat. Jangan buat begitu lagi Haikal. Takut orang sangka Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Faham? Okey? Jadi time Ustaz mengajar jangan berbisik-bisik. Okey. Yang ke-8, jangan ia berpaling ke kiri dan kanan di hadapan gurunya.
Tapi hendaklah dia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang. Nah, ini bergantung kepada guru juga nih. Faham? Ya, ke kiri ke kanan ni maksudnya apa? Maksudnya mengganggu lah tuh pergerakan. Faham? Apa ni? Imam Ali Al-Madini dia kata kalau ada pelajar yang di dalam kelasnya, di dalam kelas hadisnya, tengok kiri kanan, dia akan tutup dia punya buku, keluar terus. Faham? Pokoknya kiri kanan begini. Kiri kanan kah, tunduk bawah kah? Faham ni? Tak menulis kah? Tidak ada pensel atau buku, dia akan keluar. Itu dia punya adab lah tu. Dia mau ajar anak muridnya. Yelah, belajar hadis ni dia perlu kepada disiplin. Faham? Disiplin mau menentukan nanti kan dalam ilmu hadis, dia ada belajar ilmu rijal, ilmu tentang perawi. Ada yang ketat, ada yang tak, ada yang ketat. Jadi dia mau ajar disiplin di situ. Kalau yang bab itu pun, bab belajar pun antum tak ketat, macam mana antum mau menilai perawi-perawi yang sudah dinilai oleh ulama-ulama tu nanti? Dia begitu. Jelas? Dia ada kaitan. Semua adab yang ulama ajarkan sebenarnya ada kaitan dengan subjek-subjek di dalam ilmu-ilmu tersebut. Faham? Gitu. Semua dia ada bersangkut rapat. Antum jangan fikir, ya kenapa disuruh buat begini ya? Apa dia punya sebab? Ada sebabnya. Faham ni? Ada sebabnya. Okey. Jadi jangan dia berpaling ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan di hadapan gurunya, tapi hendaklah dia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang Tapi ini ikut bergantung kepada guru juga. Kalau macam ustaz, lebih sesuai antum tengok ustaz. Faham? Supaya berlagu apa? Interaksi dua hala. Antum tengok ustaz, ustaz tengok antum. Faham ni? Antum gembira tengok muka ustaz, ustaz benci tengok muka antum. Misal, faham? Antum seronok tengok kehansaman ustaz, ustaz sudahlah. Faham? Yang ke-9, jangan dia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika dia nampak. Ini sudah Ustaz bagi tahu tadi. Imam Ghazali backup Ustaz. Faham? Jadi jangan dia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika dia letih. Jangan pula antum tanya, Ustaz letih kah? Faham? Kalau nak letih saya mau tanya soalan. Faham? Ustaz baling kamu dengar hal ni. Yang ke-10, apabila gurunya berdiri, hendaklah dia berdiri untuk menghormati. Tapi kalau guru tu nak minta, antum jangan kalau guru tu minta, antum jangan buat. Faham? Itu ciri-ciri guru yang tidak bagus. Berhenti belajar daripada guru tu. Faham? Di situ pun sudah menyalahi sunnah, apatah lagi yang lainnya. Jelas ni? Okey? Jadi, kalau guru tu berdiri, hendaklah dia berdiri untuk menghormatinya. Tapi kalau dengan ustaz, antum buat macam biasa. Faham? Ustaz tak perlu penghormatan tu. Buat macam biasa yang macam antum buat sekarang. Yang ke-11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari Sudah habis semua, jangan tanya, "Muallim ada soalan?" Jangan. Habislah di situ. Faham? Mesti antum fikirkan, bila mau tanya soalan sebenarnya nih? Bila waktu yang paling sesuai nih? Kan? Betul tak? Pedulilah kamu situ. Faham? Okay? Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit daripada majlisnya. Yang ke-13, Yang ke-12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Faham ni? Ini maksudnya kenapa? Sebab orang-orang dulu mau pergi satu tempat ke satu tempat yang lain dengan menunggang kuda, dengan menunggang unta, dengan barang yang banyak. Dia khidmat gurunya kan? Dengan barang yang banyak, dengan perjalanan yang masyaqqah, susah payah. Jadi dia takut perjalanan itu menyebabkan gurunya penat. Jadi jangan bertanya di situ. Tapi sekarang kan naik kereta, di situlah masa antum untuk bertanya kan? Jadi fadhal silakan bertanya. Jelas nih? Itu tidak ada masalah. Jadi tengok juga kesusahan-kesusahan yang dialaminya tu. Faham? Okay, sampailah ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Yang ke-13, jangan ia jahat sangka, buruk sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya. Faham ni? Menyalahi ilmunya. Misalnya dia belajar itu sunnah, tapi gurunya buat benda yang bertentangan dengan sunnah, benda yang makruh pula. Jangan salah sangka dulu. Mungkin guru tu ada hujah di sebalik perbuatannya yang antum tidak mengetahuinya. Jelas? Okay? Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahsia segala perbuatannya, dan dalam hal ini hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa bagi Nabi Khidir alaihi wassalam seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra.
Berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, engkau rosak, apakah engkau rosakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Nabi Musa kan murid, gurunya pula dia cakap apa? Engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Padahal ada benda di sebalik perbuatan gurunya. Jelas nih? Tapi janganlah antum tengok ustaz tu memang sudah buat benda yang haram. Ini yang menyalahi ilmu ya, bukan menyalahi syariat. Menyalahi ilmu dengan menyalahi syariat tu berbeza. Menyalahi ilmu dengan menyalahi agama tu berbeza. Antum sudah tahu ustaz tu memang tiap-tiap malam pergi kelab malam. Faham? Minum arak. Buka lagi gembok. Faham? Print pula kertas wahui. Dia pula yang pergi edar tu kertas wahui. Faham nih? Beli pula lotrai. Masya Allah, package. Faham nih? Jual pula batu. Pergi pula hotel. Sewa perempuan. Memang sudah jelas haram. Jangan antum kata, aku tidak tahu apa yang diketahui. Faham? Jangan terlampau bertakwa. Faham nih? Dan memang jelas haram tu yang haram. Faham nih? Begitu. Maka hendaklah ia mengingati bahawa sebenarnya dia telah tersalah pada keingkarannya itu. Keingkaran itu maksudnya apa? Salah fahamannya itu. Okey? Kerana ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya sahaja. Dia tidak tahu apa makna yang batinnya. Okey. Adab dengan ibu bapa. Baca sikit ya. Adab seorang anak terhadap ibu bapa. Okey, kenapa Imam Ghazali dia letakkan adab seorang guru baru adab seorang murid. Adab seorang murid ni adabnya kepada siapa? Gurunya. Lepas adab murid kepada gurunya, baru dia sebut adab dengan ibu bapanya. Sebab apa? Sebab ada sebagian ulama yang menganggap bahawa guru lebih utama daripada ibu bapa. Faham? Itu kan sudah sebab begitu kan? Dan ada sebagian ulama yang mengatakan ibu bapa lebih utama daripada guru. Jadi di dalam kitab ni metodologi dia, Imam Ghazali mengambil pandangan yang mengatakan guru itu terkadang lebih utama daripada Imam Ghazali. Dia tidak ambil pandangan yang mengatakan guru lebih utama, tidak. Dia dengar sini ya, dia tidak ambil pandangan guru lebih utama daripada ibu bapa. Tapi Imam Ghazali ambil pandangan, ambil kaul, terkadang guru lebih utama daripada ibu bapa. Terkadang ibu bapa lebih utama daripada guru. Beza tu. Faham? Beza. Okey, jadi adab dengan ibu bapa. Yang pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa selagi mana apa? Selagi perkataannya itu tidak menyalahi agama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Faham? Fi maksiatin khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam perkara yang memaksiati Allah. Tak boleh. Misal Syaril, mau kahwin sudah kan nak? Faham? Kita ni tak ada duit. Jadi caranya macam mana? Habiskan dulu budak tu. Faham? Habiskan dulu budak tu. Maksudnya habiskan tu maksudnya apa? Bawa lah dulu pergi hotel. Misal sudah mengandung sudah anak tu, baru dia akan berkeras untuk apa? Untuk kahwinkan kamu. Mau faham nih? Jangan begitu. Itu ibu bapa yang dilaknat tu. Jelas nih? Jangan. Itu contoh lah, Mazlan. Faham? Janganlah kau. Faham? Kau pula yang begitu. Yang kedua, hendaklah dia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Anda tahu tak? Mana Imam Ghazali dia punya ta'adub dengan ibu bapa sangat tinggi. Adakah Imam Ghazali buat apa yang dia cakap ni? Ya, sudah semestinya. Faham? Dia bukan jenis yang cakap tapi tidak buat macam antum. Dia jenis yang cakap dan buat. Bismillah. Yang ketiga, hendaklah dia menjunjung segala perintah keduanya. Mana mentaati segala perintahnya. Yang keempat, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Boleh berjalan tapi dengan cara yang macam kita kalau dalam Bugis dipanggil tabe. Antum apa? Tabe ya. Maglabai, palabai. Tabe juga dah. Nafas. Tabi'a. Yang baju. Tausuk. Tabi'a. Kalau antum, ente apa?
busung, babu, dah busung. Dah busung tu maksudnya anu kan? Mabusung kan? Dah busung tu supaya tidak anu lah, tidak apa? Busung. Yalah dah busung ni maksudnya macam kena apa ni? Ya, kena ketulahan kan? Itu makna dah busung kan? Ha. Maksud Ustaz macam sopan tu Pak. Apa dia panggil? Malabai. Oh palabai. Begitu. Palabai. Faham ni? Tabe, tabi'a. Macam-macam lah antum. Tabera. Tu suka hati antum. Jelas ni. Okey. Yang ketiga, yang kelima, janganlah ia mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Okey. Yang keenam, hendaklah dia memperkenankan panggilan keduanya. Apa maksud memperkenankan tu? Menyahut panggilan keduanya. Faham? Dia panggil Mazlan. Ya Ustaz. Masya Allah. Begitulah lebih kurang. Faham ni? Yang ketujuh, hendaklah dia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Antum pernah cium kaki ibu antum? Pernahkah tidak? Balik rumah ni cium. Faham? Balik rumah ni Nah, ini arahan, perintah. Faham? Balik rumah ni cium. Tak pernah antum cium kan? Ciumlah, itu syurga antum tu. Faham? Itu syurga. Antum tak pernah cium, antum rugilah. Di situlah antumnya keredaan. Macam mana antum ni jadi anak tak pernah cium kaki ibu antum ni? Jelas ni Haikal? Pernah cium? Tak pernah? Kaki Rosaimah? Faham? Jilat lagi kan? Faham? Dasar betul ni buada. Balik. Sudah cium? Pernah? Pernah? Pernah Imran? Pernah? Zarul? Pernah? Ikram? Jo? Saiful? Kevin jangan kau tetap tawaduk situ. Sudah belum? Balik ni cium. Faham? Kalau antum malu time mama antum bangun, time dia tidur. Pelan-pelan antum pergi cium. Faham? Jelas balik ni buat. Ini perintah daripada ustaz. Siapa ndak buat, ustaz ndak redha dengan dia. Macam satu orang syekh tu apa? Satu orang syekh tu anak murid dia mau salam, dia nak mau salam. Dia kata saya nakkan salam kamu. Dia kata, saya takkan sekali salam dengan kamu, saya takkan salam orang yang tidak salam ibunya dulu sebelum datang jumpa saya. Langsung dia nak mau salam. Apa guna kamu dapat redha daripada saya, sedangkan redha ibu bapa kamu tak dapat. Jadi, kalau ada yang salam ibu bapanya sebelum dia datang ke sini, baru boleh salam saya. Tapi kalau tidak ada di antara kamu yang tidak salam ibu bapanya, sebelum datang ke majlis saya takkan salam dengan kamu. Terus dia berdiri. Nampak? Itu penekanan. Penekanan tu dipanggil. Faham ni? Macam juga sekarang ni ustaz tekankan kamu untuk apa? Cium kaki mak antum malam ni juga. Balik rumah cium dia punya kaki. Faham? Kenapa ni? Ustaz suruh. Jam. Ustaz suruh. Jangan pula. Kenapa ni nak? Barang berapa kau ambil? Wow. Jelas ya? Okey? Malam ni antum kena buat. Kalau enggak ustaz nak ridha dengan ilmu yang ustaz bagi dengan antum. Mama di kampung. Kalau yang lain lah, kalau di kampung, faham ni? Yang ada dengan antum lah sekarang ni, faham? Jangan pula antum pergi cium kaki mama orang, faham? Okey? Yang ketujuh, janganlah dia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Jangan sebut-sebut jasa antum kepada kedua orang tua, faham ni? Hendaklah dia bersikap tawaduk kepada keduanya, rendah diri kepada keduanya. Janganlah dia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula dia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi antum. Sebutlah jasa antum sampai antum mati sekalipun, tak akan dapat bayar satu kesakitan ibu antum waktu lahirkan antum, tak akan bayar. Faham? Satu orang Syekh Salim bin Abdullah, dia nampak satu orang Abdullah bin Umar dia nampak satu orang pemuda gendong dia punya mama bertawaf 7 kali sambil mulutnya bercakap apa? Sambil mulutnya bersyair. Dia kata apa? Dia kata, saya telah dapat balas seluruh jasa mak saya waktu mengandungkan saya, melahirkan saya, membesarkan saya dengan saya membantu mak saya tawaf di Kaabah 7 kali pusingan ini. Abdullah bin Umar panggil dia, wahai anak muda sini. Dia kata, apa yang kamu cakap? Dia kata, saya telah dapat balas semua jasa ibu saya. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu tawaf sampai kiamat sekalipun, daripada kamu lahir sampai kamu kiamat sekalipun, kamu dukung mak kamu untuk tawaf daripada lahirnya kamu sampai wafatnya kamu. Tawaf.
belum dapat bayar satu jeritan kesakitan ibu kamu waktu lahirkan kamu. Coba balik nanti antum tanya, mak, waktu melahirkan saya berapa kali mama berteriak? Antum tanya tuh. Antum tanya, berapa kali? Tak terkira. Satu jeritannya pun antum tak boleh balas. Faham ni? Sebab tu dia kena apa? Dia kena tidak menyebut Biasa. Kalau mau sebut jasa, memang kalahlah kamu. Faham ni? Dengan jasa seorang ibu. Last dia cakap dengan kamu, iya nak, mau balas jasa, aku ndak halalkan titik-titik susuku yang masuk di dalam mulutmu. Baru antum tahu. Faham ni? Antum membesar dengan apa? Dengan susu ibu lah. Kalau diharamkan, nah, haramlah kamu untuk masuk dalam syurga. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Walaupun tua sudah macam mana bapa antum, walaupun bapa antum kufur macam mana pun, tak sembahyang punya orang, main wahui punya orang, tukang gembok, faham ni? Tukang tikam, faham? Jangan juga antum pandang rendah pada dia. Faham? Sebab dialah antum boleh tengok langit. Sebab dialah antum boleh tengok bulan. Sebab dialah antum boleh kenal matahari. Yang paling penting sebab dialah antum boleh kenal agama. Faham? Yang ke-11, janganlah dia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Faham? Dia cuci piring dulu. Dia punya kaki tu. Faham? Mau runtuh rumah tu. Sebab apa? Protes, tanda protes. Yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada bukan maksud musafir siap, ke mana-mana pun. Walaupun dia bukan perjalanan yang jauh. Faham? Mau datang majlis ilmu ni minta izin dulu. Mak pergi kuliah ya? Ya. Faham ni? Minta izin dulu. Wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma. Okey, faslun fil istifadati. Fasal tentang istifadah. Apa makna istifadah? Istifadah ambil apa? Ambil ke apa? Ambil kebaikan kan beri kebaikan? Istifadah. Ambil kebaikan. Wan nafa'a wal intifa. Apa wal istifadah? Wan nafa'a wal intifa. Wal ifadah wal istifadah. Ifadah memberi kebaikan, istifadah mengambil kebaikan. Jelas? Insyaallah. Fasal 10 kan, bab 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadah. Buka lah dulu tengok. Okey. Faslun fil istifadati. Bagi ayyakuna talibal ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu wa tariqul istifadati Wal kalamu fil ilmi. Dah. Wal kamalu fil ilmi. Dah. Okey. Wa yang bagi ayyakuna talibal ilmi, maka hendaklah penuntut ilmu itu mustafidan, dia beristifadah fi kulli waqtin, pada sepanjang waktu. Maksudnya apa? Dengan cara apapun dia kena usaha untuk mendapatkan ilmu. Dengan tengok YouTube ceramah agamanya, dengan dengar balik pengajian kuliahnya, dengan baca bukunya, dengan muzakarah dengan kawannya, mutalaahnya. Faham ni? Itu dipanggil istifadah. Okey? Dengan minta ilmu daripada kawan-kawannya yang lain, itu dipanggil istifadah. Guna semua kemudahan yang ada, guna semua aspek yang ada untuk mendapatkan secebis ilmu. Faham? Itu dipanggil istifadah. Bila tu? Fi kulli waqtin, setiap waktu. Hatta yahsulalahul fadlu wal kamalu fil ilmi. Sehinggalah dia mencapai kelebihan dan keunggulan ilmu tersebut. Wa tariqul istifadati ay yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaid al-ilmiyati gila man hafidha farra wa man kataba garra. Kenapa? Dan di antara cara untuk istifadah, di antara cara untuk mengambil manfaat ilmu tu Haikal, ialah apa? Ay yakuna ma'ahu, hendaklah sentiasa bersama-sama dengan dia fi kulli waqtin, pada setiap waktu, mihbaratun, iaitu pen ataupun kita panggil pen ataupun pensel. Dakwat lah ni, tinta dakwat tu kan mihbar.
Okay? Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaid al-ilmiyati. Sampailah dia menulis semua faedah-faedah ilmu yang dia dengar di telinganya. Faham ni? Semua perkara dia kena catat dan catat. Man hafiza farra wa man kataba qurra. Apa Ikal? Man hafiza farra wa man kataba qurra. Bukan qurra, qurra. Faham? Okey? Sehingga dia mencatat semua apa yang dia dengar, kerana ada pepatah mutiara menyebutkan man hafiza farra, siapa yang menghafal hafalannya akan kekal, wa man kataba man hafiza farra, siapa yang menghafal akan hilang hafalannya, wa man kataba qarra, siapa yang menulis akan kekal tulisannya. Wa qila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijali li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfazuna. Dia kata apa? Ilmu itu diperolehi daripada apa? Mulut afwahir rijal, mulut pelajar-pelajar ilmu. Rijal ni maknanya lelaki tapi orang yang mempunyai ilmu lah. Kata Syekh Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, dia sebut apa? La yu'khadul ilma illa bi afwahil ulama. Tidak diambil ilmu itu melainkan daripada mulutnya para ulama. Faham ni? Jadi afwah ni maksudnya lisan-lisannya, maqal. Di al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal. Ilmu itu ialah apa-apa yang diambil daripada apa? Daripada mulut orang lain. Li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un. Kerana mereka itu menghafal apa yang paling terbagus daripada pendengarannya, wa yaquluna ahsana ma yahfazuna, dan mereka mengatakan apa yang terbagus daripada hafalannya. Faham? Orang pintar ni apa? Orang yang menghafal apa yang terbaik dia dengar dan bercakap apa yang dia hafal, dan bercakap apa yang terbaik daripada hafalannya. Hafal apa yang dia dengar dan cakap apa yang dia hafal. Key point dia apa? Ustaz Adlan rahimahullahu taala. Ya, almarhum al-fadil Ustaz Adlan bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Okey, moga Allah luaskan kuburnya insya-Allah. Dia bagi tahu begini. Benda yang paling penting sekali dalam menuntut ilmu ialah mendengar. Mendengar. Kalau antum tak dengar, macam mana antum mau tulis? Kalau antum tak tulis, macam mana antum mau hafal? Kalau antum tak hafal, macam mana antum mau cakap? Faham? Jadi key point-nya apa? Dengar. Dengar dengan dengaran yang paling terbaik. Catat apa yang antum dengar daripada yang terbaik. Hafal catatan antum yang paling terbaik. Dan cakap hafalan antum yang paling terbaik. Cakap. Faham? Jadi semua yang terbaik. Dengar dengan dengaran yang terbaik, tulis dengan tulisan yang terbaik, hafal dengan hafalan yang terbaik, dan cakap dengan percakapan yang terbaik. Jadi key point-nya dengar dulu. Okey? Jadi macam mana antum mau cakap kalau antum tidak dengar dengan yang terbaik? Jadi key point-nya dengar dulu. Wa sami'tu 'ani Syekhil Ustadzi Zainul Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Mukhtar yaqulu قال هلال بن يسار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه شيئا من العلم والحكمة فقلت يا رسول الله عد لي ما قلت لهم فقال لي هل معك محبرة فقلت ما معي محبرة عليه وسلم يا هلال لا تفارق المحبرة لأن الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة. Dia mendengar daripada guru dia Zainul Islam yang digelar sebagai apa? Adibil Mukhtar. Adib ni apa? Adib ni apa? Isim apa? Isim fa'il. Adib. Okey, macam alim, hakim. Faham? Isim fa'il lah tu. Adib ni tahu adab. Apa tu adab? Adab bahasa daripada perbuatan baik. Itu adab akhlak. Adab dalam bahasa Arab apa? Adab tu sastra bahasa Arab. Subjek adab. Jadi kalau antum dengar subjek adab, tahun ini belajar adab. Bukan. Maksudnya tahun tu belajar sastra bahasa Arab. Dipanggil kuliah adab, dipanggil. Okey? Jadi di situlah antum belajar syair Arab, antum belajar macam-macam bentuk syair dan apa semualah. Jelas ni?
Jadi mukhtar ni yang terpilih. Kan? Nabil Mukhtar. Nabi yang jadi bil adi bil mukhtar ni apa? Sastrawan terpilih, yang dipilih. Faham? Okey? Dia kata apa? Dia kata, berkata Hilal bin Yasar. Hilal bin Yasar ni siapa? Budak milik, memanglah sahabat. Budak milik Rasulullah. Okey? Anak murid kepada Anas bin Malik. Periwayat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Dia kata apa? Saya melihat Nabi, ra'aitun nabiyya yaqulu li ashabi syai'an min al-ilmi wal hikmati. Aku melihat Nabi menyampaikan pengajaran-pengajaran agama kepada sahabatnya daripada ilmu dan juga hikmah. Okey? Faqultu ya Rasulullah, a'id liman qultu lahum. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, cuba ulang apa yang kau sampaikan dengan sahabat tu. Dia minta ulang. Kemudian apa kata Nabi? Hal ma'aka mihbaratun? Adakah di sisimu mihbar? Ataupun sesuatu yang engkau boleh tuliskan? Faqultu ma ma'i mihbaratun. Tak ada dengan saya ya Rasulullah. Okay? Nabi kata, ya Hilal, la tufarigil mihbarat li'anna al-khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Kata, wahai Bilal, jangan engkau pisahkan dirimu dengan pen, dengan dakwat. Kerana apa? Kerana pen ini merupakan kebaikan untuk ilmu dan kebaikan buat penuntut ilmu sampailah hari kiamat nanti. Faham ni? Begitu. Maksudnya Nabi bagi tahu begini bani. Kalau kan dia minta ulang, ya Rasulullah ulangi apa yang kau ajarkan. Nabi kata, hal ma'aka mihbaratun? Adakah dengan kau pen? Seolah-olah Nabi bagi tahu, adakah dengan kau pen? Sebab kalau tidak ada, apa yang aku cakap ni mungkin kau akan lupa lagi. Bila kau lupa, kau akan tanya aku lagi. Lepas tu kau ingat lagi. Lepas tu lupa lagi. Jadi lebih baik engkau tulis supaya kekal untuk lebih kurang begitu dia apa yang Nabi mau sampaikan. Jelas? Okey, sebab itu ada perkataan ulama apa? Al-ilmu sayyid wal kitabah qayyid. Al-ilmu sayyid, al-ilmu sayyid wal kitabah qayyid. Disebut dalam di sini pun ada. Okey, al-ilmu sayyid wal kitabah qayyid. Qayyidu ulumikum bil kitabah. Dia kata apa? Ilmu itu seperti mana binatang buruan. Binatang buruan yang liar. Faham? Okay. Ilmu itu seperti mana apa? Buruan. Okey? Wal kitabah qayyid. Dan tulisan itu seperti mana? Tali yang mengikat binatang buruan tadi. Okey? Maka ikatlah ilmu kamu dengan tulisan. Kalau tidak apa? Apa yang dia mau sampaikan di situ? Dia akan terlepas. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawaffa as-sadru syahidu Husamuddin Allahumma salli. Ibnu Syamsuddin ay yahfazu kulla yawmin yasiran min al-ilmi wal hikmati ay yahfazu kulla yawmin syai'an min al-ilmi wal hikmati fa innahu yasirun. Fa innahu yasiran wa an qaribin yakunu katsiran. Okey, wa an qaribin yakunu katsiran. Dia kata apa? Wa wasa sadru syahid. Okey? Syahid Husamuddin dia mewasiatkan, wasa ni maknanya wasiat lah kan? Dia mewasiatkan kepada anaknya. Okey? Yang bernama Syamsuddin ayyahfadha kulla yawmin syai'an minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun. Dia mewasiatkan kepada anaknya supaya menghafal sedikit ilmu dan juga hikmah. Fa innahu yasirun, dan hal itu dapat dilakukan oleh anaknya. Dan wa an garibin yakunu katsiran, dan sedikit hafalan anaknya bertambah dalam bahasa Melayu apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Washtara Isam bin Yusuf washtara Isam bin Yusuf galaman bidinarin. Silap ni. Bukan badina. Bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil hali fal umru qasirun wal ilmu kasirun. Ni tengok ni bagaimana ulama punya ihtimal, ulama punya apa dia panggil ni? Himmah. Himmah. Tahu apa tu himmah? Himmah. Semangat, kesungguhan dia. Tengok ni, dia kata apa? Dia kata Isam bin Yusuf
Hisam bin Yusuf ni seorang ahli hadis, sahabat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Okey, ahli hadis, sahabat Abu Hanifah, kawan kepada Imam Abu Hanifah, tokoh yang sangat terkenal dalam ilmu hadis. Washtara. Apa makna washtara? Dia membeli kan? Dia membeli pen qalaman bidinarin dengan harga 1 dinar. Untuk apa? Untuk dia mencatat apa-apa yang dia dengar. 1 dinar berapa, Kevin? Rizky? 1 dinar sekarang lebih kurang harga RM1,000. 1 dinar. Walim tak pasti berapa harga tetap, tapi 1,000 lebih. Semalam Walim nampak 1 dinar 1,190. 1 dinar. Nampak? Dia beli pen tu untuk apa? Yang dia gunakan untuk menulis ilmu. Okey? Fala umur qasirun wal ilmu kathirun. Dan dia kata apa? Kerana umur itu pendek, tapi ilmu itu banyak. Ilmu itu panjang. Okey, jadi dia beli pen yang mahal supaya dakwatnya banyak. Jadi maksudnya begini, bukanlah dia suruh antum beli pen yang mahal, tidak. Maksudnya dia suruh antum buat persediaan untuk beli pen yang lebih sedikit. Bukan suruh beli pen yang banyak. Faham? Ini lepas ni minta duit berapa? Mak 1,000. Tu apa? Beli pen. Kenapa? Hisam bin Yusuf, antum bagi ceramah pula mama antum. Faham ni? Tidak. Okey? Maksudnya dengan duit yang ada belilah pen yang banyak. Jelas? Fayam bagi alla yudayyi'al awqata was-sa'ati wa yaghtanima al-layali wal khalawati. Dan dianjurkan juga kepada pelajar-pelajar ini supaya tidak membuang la yudayyi'al awqat, tidak membuang waktu dan juga saat. Jangan buang waktu, jangan buang minit, jangan buang saat. Dan dia kena manfaatnya waktu malamnya dan juga waktu dia bersunyi diri. Maknanya waktu malam, waktu sunyi-sunyi, waktu masa lapang, belajarlah ilmu, ulang kaji ilmu tersebut. An Yahya ibn Mu'adhin Ar-Razi, al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika wan naharu mudhi'un fala tukaddirhu bi athamika. Nampak ni? Dia kata apa? Ini kata-kata mutiara ni daripada Syekh Mu'adh Ar-Razi. Okey, satu orang ulama sufi. Satu orang ulama sufi. Yang hebat. Tengok dia kata apa? Al-lailu tawilun fala tugassirhu bimanamik. Malam itu panjang, Kevin. Malam itu panjang. Jangan kau pendekkan dengan tidur. Okey? Wan naharu mudhi'un, dan siang itu bercahaya, terang. Fala tukaddiruhu bi athamik. Jangan kamu kotori dengan dosamu. Jadi malam panjang jangan pendekkan dengan tidur, siang bercahaya jangan kamu kotori dengan dosa kamu. Sedap ni kan? Post di Facebook ni. Status. Lepas ni keluarlah tu Muhammad Ikram post something. Apa? Al-lailu tawilun. Wah, faham. Siap dengan mukanya lagi. Faham. Jangan begitu, Ikal. Ni apa Ikram? Lupa pula nanti ambil barang si Robin di kereta. Malam ni antum hantar. Boleh? Malam ni hantar boleh? Antum ketuk. Balik. Apa dia? Enggak, apa yang tadi? Enggak, apa si anu ni si Robin. Macam mana? Satu jambatanmu kah? Iya, pergilah kamu nanti sama-sama. Ya? Bawa satu. Okey, sikit lagi. Baru 9.25. Tapi jam 11 hari ni. Shalom. Bayan bagi ayat tanima syuyukha. Okey, ini masuk bab baru ni. Bab apa? Mengambil pelajaran daripada orang-orang tua. Okey, masuk bukan. So ni orang-orang, bukan maksud orang tua ni orang lama. Okey, orang yang lama berkecimpung di dalam bidang ilmu. Walaupun orang tu muda, ada orang yang muda tapi ilmunya tu tua. Gitu. Ilmunya masak, ilmunya matang. Okey. Bayan bagi ayat tanima asyuyukha wa yastafida minhum. Okey, hendaklah para pelajar itu mengambil manfaat daripada orang-orang yang lama, orang-orang yang tua.
Okey, dan mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada mereka. Terus. Walaysa kullu ma fata yudriku. Kerana apa? Kerana tidak setiap yang telah berlalu itu dapat diperolehi kembali. Sebab takut-takut nanti dia meninggal sudah. Macam mana antum mau dapat ilmu dia? Jelas ni. Jadi usahakan untuk dapat ilmu orang-orang tua tu. InsyaAllah. Kama qala ustazuna Syekhul Islami fi masyikhatihi. Okey, seperti mana berkata gurunya Syekhul Islam, okey? Guru kepada Syekh Zarnuji ni. Okey, dia sebut dalam sini apa? Syekh Ali bin Abu Bakar. Gurunya bernama Syekh Ali bin Abi Bakar. Syekh Ali bin Abu Bakar. Okey, di dalam kitabnya Masyayikh. Okey. Maksudnya Syekh Ali bin Abu Bakar ni dia ada satu kitab namanya Masyayikh. Di situ dia tulis semua nama-nama gurunya, semua jalur sanadnya yang dia ambil daripada siapa? Dia tulis satu kitab namanya Masyayikh. Okey? Insya-Allah. Kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhrajtuhu wa mastakhartuhu. Istikharah? Mastakhartuhu. Entah ni Ustaz nampak ni al-ijlah. Al-ijlatu minasyaitan. Sikap tergopoh-gopoh ni daripada syaitan. Tenang, baca kitab ni sentiasa tenang, sentiasa relax. Bukan mau laju, faham? Tak semestinya laju tu betul. Faham ni? Relax tak biasa. Kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa mastakhartuhu. Relax. Macam apa sudah antum baca? Dia kata apa? Kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa mastakhartuhu. Dia kata apa? Banyak orang-orang lama yang dalam ilmu ni, yang ilmunya banyak, tetapi tidak aku sempat untuk mengambil manfaat daripada mereka. Sebab apa? Sebab mereka sudah meninggal. Wa aqulu ala hadzal fawti munsyian hadzal baita syi'run. Dia kata apa? Kerana sesalnya aku terhadap perkara ini sampai aku boleh buat syair. Faham? Terlampau menyesali dia punya perbuatan sampai dia boleh buat macam antum lah, terlampau kecewa boleh buat lagu. Kan? Jadi ulama-ulama ni antum boleh tahu tak kenapa ulama-ulama ni boleh buat qasidah yang dia punya qasidah yang pelbagai? Antum tahu tak? Kenapa dia boleh buat qasidah pelbagai? Sebab ulama-ulama ni buat qasidah dalam keadaan bila hati mereka rindu. Faham? Bila hati mereka rindu dengan Nabi, mula sudah menulis. Dia salurkan rasa cinta rindunya kepada Nabi dengan tulisan, dengan qasidah-qasidah. Sebab tu antum keluar qasidah-qasidah ni semua yang menyayat hati. Semua yang terkena di hati. Sebab mereka tulis itu dalam keadaan mereka rindu. Apa yang mereka rasa, mereka keluarkan. Sebab tu dia punya syair tu sedap-sedap. Faham? Kena lagi si Mazlan yang nyanyi. Faham? Terus hilang mood. Okay? Dia kata apa? Lahfan ala fawtit talafi lahfa. Lahfan ala fawtit talagi lahfa. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Dia kata apa? Sayang 1000 kali sayang, aku telah terlambat. Telah hilang semua yang telah terlewat dan tidak bisa kembali untuk didapat. Qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, "Idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi 'an ilmi Allahi khizyan wa khasaran wasta'iz billahi minhu lailan wa naharan." Dia kata apa? Bila kamu menghadapi sesuatu hal ilmu, maka tekunilah dia. Faham? Tekuni, hayati, kaji, dalami. Itu maksud dia. Okey? Wa kafa bil i'radi an ilmi Allahi khizyan wa khasaran. Dan berpalinglah daripada ilmu Allah itu, maka akan menjadikan kamu hina dan juga rugi menyesal. Jadi jangan sesekali berpaling daripada ilmunya Allah. Wasta'iz billahi minhu lailan wa naharan, maka mintalah perlindungan daripada Allah siang dan juga malam daripada hal itu. Hal apa tu? Hal berpaling daripada ilmu. Okey, wala budda li talibil ilmi, baca. Wala budda li talibil ilmi min tahammuli
من تحمل المشقة والمزلة في طالب العلم والتملق وتملق مذموم إلا في طالب العلم لأنه لا بد له من التملق لأستاذ والشريك boleh juga lah syuraka itu jamak boleh والشركاء wa ghairihim لاستفادة منهم. Okey. Nampak? Dan hendaklah pelajar itu juga min tahammulil masyaggati wal madallati. Hendaklah pelajar itu sedia untuk menanggung derita dan juga kehinaan dalam menuntut ilmu. Orang hina macam-macam, apa mau jadi apa nanti besar kalau belajar agama, mau makan apa nanti kalau besar sudah sebab belajar agama. Itu semua sindiran-sindiran dan juga hinaan yang antum kena hadapilah. Okey? Kemudian apa? Wa tamallugu madhmumun illa fi talabil ilmi. Dan berkasih mesra itu dilarang. Jangan berkapal ketika menuntut ilmu. Kecuali sudah bertunang. Syaril? Dilarang kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Jangan. Mesti ada yang nih, potong nanti nih. Okey? Kecuali dalam menuntut ilmu. Kerana murid itu sangat dianjurkan untuk berkasih sayang dengan gurunya, teman-teman pelajarannya, para ulama. Supaya apa? Liistifadati minhum. Supaya dapat mengambil manfaat daripada jadi tidak boleh orang yang belajar agama ni no. Faham? Jangan berkapal-kapal dulu. Sebab itu akan menghilangkan antum punya cahaya ilmu. Gila al-ilmu izun la dhulla fihi la yudraku illa bidhullin la izza fihi. Ilmu itu merupakan kemuliaan tanpa kehinaan. Dan ia diperolehi hanya dengan kehinaan tanpa kemuliaan. Okey, dengar? Ilmu tu kemuliaan bukan kehinaan. Dan ilmu itu akan dapat diperolehi dengan kehinaan. Apa tu kehinaan? Rendah diri. Kehinaan yang kedua tu rendah diri. Ilmu tu hanya akan dapat diperolehi dengan rendah diri, bukan dengan tinggi diri. Galal gail berkata, satu orang yang berkata, aralaka nafsan tajtahi an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudhillaha. Dia kata apa? Aku melihat Mazlan, kamu ingin memuliakan dirimu. Tak boleh kecuali dengan menundukkan nafsumu. Okey? Jadi seorang itu kalau dia mau tinggikan dirinya tanpa menundukkan nafsunya, maka dia tidak akan berjaya. Nafsu hanya akan dapat ditundukkan dengan ilmu. Jadi kemuliaan diri hanya akan dapat ditunjukkan dengan ilmu. Wallahu a'lam. Besok masuk fasal yang baru, iaitu wara' di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ilal huda wa da'wa 'alal khair wal hathu 'ala tamassuk بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Haikal doa. Ya Allah, ya Allah kurniakanlah kami. Ya Allah kurniakanlah kami untuk melihat wajah kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam ini dalam mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hada billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.